Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu nak bincangkan operasi darab. Ini berpandukan buku teks matematik tahun 5. Jadi awak boleh bersedia dengan buku teks tahun 5. Objektif kita untuk topik kali ini ialah murid dapat menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga 6 digit dengan nombor hingga 2 digit, 100 dan 1000. Maksudnya awak akan mendarab nombor sehingga ratus ribu dengan nombor 2 digit, dengan nombor 100 dan didarab dengan 1000. Apa yang penting untuk tajuk darab ialah sifir. Pastikan awak telah menghafal sifir. Sepatutnya pada tahun 5 awak telah menghafal sifir 1 hingga 12 dengan lancar. Itu yang sepatutnya. Jadi saya harap awak telah bersedia dengan buku teks. Sila rujuk pada muka surat 27. Untuk operasi darab, kita sedia maklum ada pelbagai kaedah untuk mendarab. Ada pelbagai kaedah. Saya harap awak sekurang-kurangnya tahu kaedah bentuk lazim. Itu yang paling basic, yang paling asas. Kita tengok pada buku teks awak, muka surat 27. Kalau kita lihat di sini ada perbualan. Perhatikan dan fahamkan perbualan mereka. Setiap kotak boleh muat 10 buah pasu. Berapakah bilangan pasu di dalam 35,215 buah kotak yang sama saiz? Dia nak menghitung dalam 35,215 buah kotak. Satu kotak ada 10. Jadi ini dengan jelasnya ini merupakan operasi darab. Kalau awak perhatikan contoh 1, 2, 3 dan 4 pada muka surat 27 ni sebenarnya melibatkan operasi darab yang ada sifar-sifar. Soalan yang pertama tadi darab 10. Maksudnya dia hanya ada satu pertambahan sifar. Kalau dalam kelas saya suka tunjukkan yang kaedah melibatkan pergerakan titik. Jadi saya gabung terus dengan tajuk perpuluhan. Biasanya saya guna contoh yang gabung terus dengan perpuluhan kalau dalam kelas. Soalan pertama selesai. Kita nampak dia dah merahkan sifar dekat situ. Maksudnya bertambah satu sifar. Darab yang melibatkan ada sifar ni senang sebenarnya. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 8,493 darab 100. 100 ada berapa sifar? 100 ada 2 sifar. Jadi soalan yang kedua, jawapan dia bertambah 2 sifar. Nombor yang depan tu tak berubah, tapi sifar itu yang ditambahkan di hujung. Faham? Kita pergi pada contoh yang ketiga, 764 darab 1000. Kalau tadi darab 10 tambah 1 sifar, darab 100 tambahkan saja 2 sifar dan sekarang darab 1000. 1000 ada 3 sifar. Kalau awak perhatikan 764 darab 1000, kita hanya perlu tambah saja 3 sifar di belakang. Jawapan dia ialah 764,000. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat dia tinggalkan box kosong, petak kosong pada awak di tengah-tengah. Maksudnya dia nak tahu nombor tersebut didarab dengan berapa. Sekarang kita tengok hasil dia 652,000. Asalnya 652 je. Tetapi didarab dengan suatu nombor yang kita tak tahu, jawapan dia menjadi 652,000. Kalau kita perhatikan, nombor yang di hadapan tu tidak berubah, 652. Yang berubah hanyalah ada pertambahan sifar. So, ada berapa sifar yang bertambah? Ada 1, 2 dan 3 sifar.
Okey, kalau 3 sifar ini nombornya ialah 1,000. Okey, senang je. Kalau tambah 1 sifar maksudnya dia darab 10. Kalau tambah 2 sifar maksudnya dia darab 100. Jadi contoh yang keempat ni dia bertambah sebanyak 3 sifar. Jadi dia sebenarnya didarab dengan 1,000. Okey. Ingat bilangan sifar ni berkait rapat dengan jawapan akhir awak. Cuba tengok satu contoh yang saya sediakan. 872 darab 1,000. Okey. Sifar berkait rapat dengan jawapan akhir. Jadi ada berapa sifar dalam 1,000? Ada 3. Jadi jawapan awak ialah 872,000. Tambahkan saja 3 sifar di belakang. Okey, saya rasa untuk muka surat 27 tak ada masalah sebab dia hanya melibatkan darab 10, 100 dan 1,000. Okey, bergerak pada muka surat 28. Okey, ada perbualan juga dekat sini. Okey, sila perhatikan dan fahamkan perbualan mereka. Okey, untuk contoh yang kelima ini, kalau kita perhatikan, dia ada 2 cara, 2 kaedah. Okey, berapakah jumlah keluasan jubin yang dihasilkan dalam 4 hari? Okey, dia guna operasi darab 4 darab 25,000. Okey, kaedah yang pertama didarab bentuk lazim seperti biasa. Darab bentuk lazim seperti 25,000 didarab dengan 4. Okey, kaedah yang pertama kita dah tengok dalam bentuk lazim. Okey, sifar darab dengan apa-apa nombor pun dia tetap sifar. Okey, jadi jawapan dia dapat 100,000. Okey, yang kita nak perhatikan ialah kaedah yang kedua, iaitu cara yang kedua. Okey, dia guna kaedah tambah berulang. Okey, memang darab ni ialah sama dengan kaedah tambah berulang. Okey, tapi dekat sini kita boleh tengok dia menambah. Okey, 25,000 tambah 25,000 tambah 25,000 tambah 25,000 sebanyak 4 kali. Okey, 4 kali tak ada masalah. Okey, mungkin awak boleh lagi kira. Sekiranya dia darab dengan 13 dengan 27, adakah awak sanggup untuk guna kaedah tambah berulang? Awak rasa awak sanggup nak kira sampai 27 kali benda yang sama, tambah. Okey, jadi pilihlah kaedah yang memudahkan awak dan menjimatkan masa awak. Okey, kalau kita perhatikan di antara cara yang pertama dan cara yang kedua, sudah tentu cara yang pertama akan jimatkan masa awak. Okey, tapi sebab itulah awak perlu menghafal sifir. Okey, kalau awak tak hafal sifir, awak nak tambah dan tambah, ia akan merugikan masa awak sedangkan jawapannya sama saja. Okey. Tengok saya dah merah kan dekat situ. Kaedah tambah berulang boleh digunakan sekiranya nombornya tidak terlampau besar atau kurang daripada 10. Okey, ini tips sahaja. Okey, tapi sekiranya awak rasa awak mampu nak kira 25,000 darab 27, awak nak kira 27 kali, saya tak tahulah adakah awak akan mengambil masa beberapa minit untuk habiskan satu soalan. Okey, jadi ingat benda yang paling penting ialah hafal sifir. Bila hafal sifir dengan lancar, kita terus boleh guna cara yang pertama. Okey, tapi awak tetap kena tahu bahawa operasi darab sama dengan kaedah tambah secara berulang. Okey, saya bagi contoh yang senang dekat situ. Okay, kita makan 3 kali sehari. Berapa kalikah kita makan dalam tempoh 5 hari? Jadi, kalau kita guna kaedah darab, 3 darab 5 sama dengan 15. Okay, kalau kita guna kaedah tambah secara berulang, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Okay, jawapannya 15. Okay, jawapannya memang sama walaupun kaedah dia berbeza. Okey, kita teruskan ke muka surat 29. Okey, pada muka surat 29 ini ada 3 contoh soalan. Okey, soalan contoh yang ke-6. Bentuk lazim darab dengan 1 digit sahaja. Okey, bila didarab dengan 1 digit, okey, dia tidak memberi masalah yang besar pada awak. Okey, itu. Lebih-lebih lagi kalau awak memang dah hafal sifir.
Okey, contoh yang ke-6 ni didarab dengan 3 sahaja. Okey, contoh ni senang, so saya tinggalkan. Kita tengok pada soalan yang ke-7. Bentuk lazim didarab dengan nombor yang ada sifar. Okey, apa maksud nombor ada sifar ni? Okey, kalau soalan 7 ni, dia bagi pada awak 70. Okey, dia mungkin boleh jadi 80 ataupun 900 ataupun 3000. Okey, itu maksudnya nombor yang ada sifar-sifar. Okey, ada sifar di belakang. Itu pun akan memudahkan pengiraan awak. Kita tengok contoh yang ke-7. Didarab dengan 70. Kalau awak perhatikan, dia dah merahkan sifar tu pada awak. Okey, dia turunkan siap-siap. Dia cuma darabkan nombor-nombor tersebut dengan 7. Okey, dia cuma darabkan nombor tersebut dengan 7. Sifar tu dia dah turunkan siap-siap. Okey, saya ada sediakan satu contoh sekejap lagi. Okey, kita pergi pada contoh ke-8. Contoh 8. 43 didarab dengan 2604. Okey, untuk soalan yang ke-8, ada dua kaedah pengiraan diberikan. Yang pertama, kaedah bentuk lazim biasa yang memang awak dah belajar daripada darjah 2, darjah 3. Okey, dan yang kedua ialah kaedah kekisi ataupun kita panggil lattice. Okey, kita tengok kaedah cara yang pertama, bentuk lazim biasa yang pertama. Okey, bentuk lazim biasa ni awak memang mahir. Awak memang mahir sebab dah beberapa tahun guna kaedah bentuk lazim. Tetapi sayangnya, okey, kalau murid saya, sayangnya ialah apabila didarab dengan rumah puluh. Okey, rumah puluh, nombor yang kedua tu. Okey, kalau dalam soalan ni bila didarab dengan 4 lah. Okey, ramai yang salah sebab dia tak tinggalkan satu sifar di belakang. Okey, so cuai dekat situ sebenarnya. Okey, sifar dah hafal tapi salah pula kaedah, salah step. Okey, awak rugi dekat situ. So, kena ingat, bila darab dengan puluh, digit yang kedua, pastikan ada sifar satu di belakang awak dah letak siap-siap. Okey, tapi untuk kaedah yang kedua pula, kaedah kekisi, lattice ni, okey, dalam kelas saya, murid-murid saya, biasanya kaedah lattice ni kurang diminati. Okay. Ada yang suka tapi kurang diminati sebab perlu buat garis-garisan. Okay, garisan-garisan ni sebenarnya kalau awak tersalah, dia akan memesongkan terus jawapan awak. Okay, jadi untuk kaedah lattice, kaedah kekisi perlu banyakkan latihan. Sekiranya awak dah mahir, dia tak ada masalah, jawapannya tetap menghasilkan jawapan yang sama. Okay, dua-dua kaedah ni menghasilkan jawapan yang sama. Okay, tapi kita perlu mahirkan semua kaedah yang ada dalam buku teks ni. Okay, saya sediakan beberapa contoh untuk kita bincangkan bersama-sama. Okay, yang pertama, bentuk lazim darab dengan satu digit. Okay, ini yang paling simple, yang paling senang. Okay, 2 darab 6, 12. 2 dekat bawah, 1 naik atas. 9 darab 6, 54. 54 tambah 1, 55. 5 dekat bawah, 5 lagi naik ke atas. 8 darab 6, 48. 48 tambah 5, 53. 3 di bawah, 5 naik di atas. Okey, 1 darab 6, 6. 6 tambah 5, 11. Okey, selesai soalan ini. 11,352. Kita pergi pada contoh yang ada sifar-sifar. Okey, kalau tadi contoh dia didarab 70. Kali ini contoh saya darabkan dengan 600. Okey, 2173 darab 600. 600 ada berapa sifar? Kalau kita tengok, saya dah merahkan dekat situ 2 sifar. So, kita turunkan terus kedua-dua sifar tersebut. Sekarang soalan ini daripada asalnya awak darab 600, awak hanya perlu darab dengan 6. 3 darab 6, 18, 1 naik atas. 7 darab 6, 42 tambah 1, 43. 4 naik atas. 1 darab 6, 6 tambah 4, 10. Sifar dekat bawah. Okay, 2 darab 6, 12 tambah 1, 13. So, jawapan dia ialah 1,303,300.
800. Okey, mungkin nombor sedikit besar. Sebab saya cuma nak tunjukkan pada awak bukan hanya darab 70. Darab 600 pun boleh guna kaedah macam ni. Okey, maksudnya awak turunkan dulu bilangan sifar yang ada pada soalan tersebut. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Kali ini saya tunjukkan lattice dan bentuk lazim. Okey, bentuk lazim darab 2 digit. Kita mula yang sebelah kiri dulu. 8,941 darab 36. Okey, kalau awak perhatikan saya hijaukan nombor 6 dan saya pinkkan nombor 3. Okey. Saya darabkan dulu dengan 6. Selesaikan dulu nombor tersebut darab 6. Okey, 6, 24, 2 naik atas dan seterusnya. Okey. Yang jadi masalah, kebanyakan murid saya perhatikan, okey, bila didarab dengan 3, maksudnya bila didarab dengan nombor puluh, mereka tidak ganjakkan satu tempat. Maksudnya puluh terus pada bawah puluh. Sepatutnya saya letakkan satu sifar di situ. Terlepas pandang. Okey, so saya darab 3. 1 darab 3, 3, 4 darab 3, 12 dan seterusnya. Okey, kebanyakannya murid saya cuai. Jadi, saya harap murid-murid saya tahun ini kurangkan kecuaian yang sama. Elakkan kecuaian yang sama. Okey, sebab kaedah ni yang paling senang. Rugi awak Sifi hafal tapi bila sampai susunan tu salah. Okey, bila selesai saja mendarab, awak akan jalankan operasi tambah. Okey, tambah. 6, 4 tambah 3, 7, 6 tambah 2, 8, 3 tambah 8, 11, 1 naik atas. Dan jawapan dia 321,876. Okey, seterusnya di sebelah kiri ialah kaedah lattice atau kaedah kekisi. Macam mana nak lukis petak supaya betul, tak terlebih, tak terkurang. Okey, sebenarnya kalau saya akan kira digit-digit yang terlibat dalam soalan ini. Contoh, 8, 9, 4, 1 darab 36. Okay, so ada berapa digit? 8, 9, 4, 1, 3, 6. Kalau awak perhatikan ada 6 digit. Jadi saya sediakan 6 garis menegak. Saya gariskan dulu 6 garis secara menegak. Okey, kemudian saya teruskan dengan garis yang melintang-melintang. Dan satu yang awak kena perhatikan betul-betul. Garisan tu mesti bertemu bucu dia. Okay, kalau awak sengit pada garisan tu, jawapan akhir awak akan salah. Ni masalah pada kekisi. Masalah kekisi ialah murid suka untuk explore, murid suka untuk mencuba, tetapi sayangnya kecuaian pada garisan tu boleh menyebabkan awak salah. Okay, jadi mahirkan diri dengan soalan-soalan darab kekisi. Okey. Kita pergi pada muka surat 30. Okey, kalau kita perhatikan muka surat 30, soalan ni dia minta kita cerahkinkan dulu. Okey, dia bukan nak tunjukkan berapa kaedah tapi dia ada 3 langkah. Okey, kat sini bukan 3 kaedah dia ada 3 langkah. Maksudnya ada 3 step. Pertama, cerahkinkan. Okay, kalau kita tengok langkah yang pertama dia cerahkinkan mengikut nilai digit. 10,000, 2,500, sifar dan seterusnya. Kemudian setelah dicerahkin, dia darab. Okay, dia bentukkan kotak, petak-petak untuk didarab. Okay, bukan nombor 12,000 tu je dia cerahkin. Yang nak darab tu pun cerahkin. 38 pun dia jadi 30 dan 8. So dia akan darab satu persatu. Okay, bila darab yang melibatkan sifar, sebenarnya dia senang. Okay, contoh 10,000 darab 30. Ada berapa sifar? Pada 10,000 dah ada 4 sifar. Pada 30 ada 1 sifar. Jadi semua sekali ada 5 sifar. Kalau awak tengok, 1 darab 3, 3 dan belakang dia ada 5 sifar. Okay, so kat situ 300,000. Okay, yang kedua sebelah dia, 2,000 darab 30. 2,000 ada 3 sifar. 30 ada 1 sifar. So semua sekali ada 4 sifar. 2 darab 3, 6.
Sebab itulah dia dapat 60,000. Okey, dan seterusnya awak perlu lengkapkan petak tersebut. Okey, selepas darab 30, darab dengan 8 dan jumlahkan. Langkah kedua, baru darab dan jumlahkan. Langkah ketiga, baru awak akan dapat jawapan akhir awak. Okey, kalau kita tengok contoh yang ke-9 ni agak panjang. Okey, kaedah dia agak panjang. Okey, soalan 10. Contoh yang ke-10. Apa buruh hantu tu bagi tahu? Apakah kesilapan yang dibuat dalam pengiraan? Okey, bincangkan. Okey, soalan ni dia beri contoh. Tetapi ada kesilapan. Okey, di mana kesilapan itu? Okey, kalau tengok dia dah cerakin kan? 30,000, sifar 700, sifar 8. 19 pula dia pecahkan 10 dan 9. Okey, kita nak cari di mana silap dia. Sifar memang dia akan jadi sifar, so tak ada masalah. Okey, mungkin awak tengok dengan sifar 8. 8 darab 10, 80. 8 darab 9, 72. So, bila jumlah 152. Betul. Kita tengok petak 700. 700 darab 10, 7,000. 700 darab 9, 6,300. Okey, jumlah dia pun betul. Kita pergi pada petak 30,000. 30,000 darab 9. Okey, pada 30,000 ada berapa sifar? Ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, pada jawapan ada berapa sifar tu? Hanya ada 3 sifar. Jadi kesilapannya kat mana? Kesilapan dia pada 27,000. Sepatutnya dia ialah 270,000. Okey. Soalan matematik. Kalau awak tak kira dengan betul, tak kira dengan berhati-hati, besar risiko awak untuk melakukan kecuaian. Okey, benda biasa. Sebab tu kena kira dengan berhati-hati. Okey, seterusnya muka surat 31. Soalan 11. Okey, contoh yang ke-11. Kali ni dia minta untuk awak anggarkan jawapan. Okey, adakah jawapan yang awak anggar tu munasabah? Maksudnya logik ke? Kalau kita tengok apa step yang pertama dia buat sebelum nak menganggar jawapan, dia bundarkan. Okey, maksudnya dia hampirkan. Okey, contoh 21. Dia hampir dengan nombor berapa? Adakah dia hampir 30 ataupun dia hampir 20? Okey, 21 menghampiri 20. Okey, seterusnya 7,815. Okey, dia menghampiri berapa? Adakah dia menghampiri 7,000 ataupun 8,000? Okey, mestilah 8,000. Okay, sekarang dia ambil dekat sini 20 darab 8,000. Okey, dia ambil nombor yang banyak sifar supaya senang untuk awak congak, untuk awak kira. Ada berapa sifar sekarang? 20 darab 8,000. Ada 1, 2, 3, 4. So, awak jot down dulu. Awak tulis dulu 4 sifar. Okay, baru kita tengok 8 darab 2, 16. Okay, tulis di hadapan dia dan jawapan dia yang awak dapat, anggaran awak ialah 160,000. Itu jawapan yang awak anggar. Okay, sekarang kita nak semak. Adakah jawapan anggaran awak tu munasabah? Munasabah ni maksudnya logik ke? Okay, kemudian gunalah mana-mana kaedah untuk mendapatkan jawapan yang sebenar. Guna saja mana-mana kaedah yang awak pelajari untuk dapatkan jawapan sebenar dia. Okay, dekat sini jawapan dia ialah 164,115. Jadi tak jauh beza. Okay, jawapan anggaran awak dengan jawapan sebenar tidak jauh beza. Okay, soalan 12. Okay, awak tengok pada buku teks awak, dia sediakan 2 pengiraan. Yang di sebelah kiri bentuk kekisi, yang di sebelah kanan dia bundarkan, dia cerakinkan. Okay, dia cerakinkan mengikut nilai digit. Okay, apa buruh hantu tu bagi tahu? Antara pengiraan R dengan S di atas, yang mana betul dan mengapa? Okey, dekat sini saya terus pangkah R dan saya tanda right pada S. Sekarang persoalannya, kenapa R salah?
Okay, apa yang awak boleh perhatikan pada R? Apa yang salah? Okay, mula-mula awak nampak dah beza dia. 3, 3, 3. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Okay, kalau kita tengok, pada lorong 4 tambah 6 itu ialah sepatutnya 10. Bila 10, 1 naik atas. Okay, 1 tambah 1 tambah 2 sepatutnya 4. Tapi sayangnya, dia tulis 3. Jadi dekat situlah kecuaian dia. Okay, dekat situ kecuaian dia. Okey, selesai untuk contoh-contoh yang ada 12 soalan semua ni. Okey, adakah awak faham? Okey, matematik ni bukan sesuatu benda yang baca terus boleh faham. Awak perlu perbanyakkan latihan. Okey, tanpa latihan, sukar untuk awak terus faham. Okey, jadi kita terus tengok pada buku teks muka surat 32. Okey. Soalan latihan. Kita cuba jawab bersama-sama. Okey, kira cepat. Okey, soalan yang pertama kira cepat. Kalau awak perhatikan kira cepat ni hanya ada darab 10, 100 dan 1000. Okey, 1A. 12,640 didarab dengan 10. Okey, salin saja soalannya dan awak perlu tambah berapa sifar sebab dia darab 10. 10 hanya ada 1 sifar. Jadi jawapan akhir dia 126,400. Okey, soalan B, soalan C saya tak bincang. Kita pergi pada soalan D. Okay, kalau awak tengok soalan D, dia tinggalkan satu petak kosong di hadapan. Maksudnya nombor apa yang didarab dengan 100 untuk dapatkan 273,400. Okey, 100 ada berapa sifar? 100 ada 2 sifar. Okey, jadi kalau kita nak tahu nombor apa kat depan yang asal tu, kita potong saja 2 sifar di belakang. Okay, awak dah dapat. Bila awak potong 2 sifar di belakang, awak akan dapat jawapan dia ialah 2,734. Okey, 2,734. Okey, konsep dia sama saja untuk soalan E dan F. Okey, soalan yang kedua, selesaikan. Dekat sini dia tak nyatakan operasi apa yang awak perlu gunakan. Sama ada bentuk lazim ataupun kekisi ataupun boleh cerakinkan dulu mengikut nilai digit. Okey, itu semua terpulang pada awak. Okey, kalau kita perhatikan soalan-soalan nombor 2 ini A sampai F cuma didarab dengan nombor 1 digit. Okey, sekiranya darab nombor 1 digit, lebih senang kita gunakan kaedah bentuk lazim. Okey, bentuk biasa, darab biasa. Okey, soalan yang ketiga, hitung hasil darab. Okey, soalan A. Soalan A mungkin awak boleh guna asingkan dulu sifar. Okey, bentuk lazim. Okey, B dan C terpulang pada awak untuk guna kaedah mana-mana. Okey, terpulang. Kita dah mempelajari beberapa kaedah. Sebenarnya ada lagi kaedah lain yang tiada dalam buku teks. Okey, jadi awak cuma untuk hari ini kita belajar bentuk lazim, bentuk kekisi atau lattice, kaedah cerakin dan bundar yang ada 3 langkah tadi tu, cerakin dan darab. Okay, so terpulang pada awak kaedah mana yang awak rasa selesa dan sesuai dengan awak. Okey, nampaknya setakat ini saja penerangan saya berkaitan topik darab. Diharap penerangan ringkas ini dapat membantu dalam memahami operasi darab. Okey, sekian saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.